Cerita. Assalamualaikum, Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama saya Nira Azizi, dan hari ini di episod yang kelima, topik kita agak heavy sedikit sebab Nira membawakan seorang tetamu di mana beliau pernah didiagnos menghidap penyakit kanser payudara tahap keempat. Tapi itu tidak menjadi berhalang sebab beliau telah berjaya menjayakan satu misi, iaitu misi jelajah pejuang kanser. Nak tahu siapa? Terus kekal bersama kami di Rakita 107.9. Kembali lagi bersama saya Nira Azizi, dan hari ini topik kita misi jelajah pejuang kanser. Dan hari ini tetamu istimewa saya Kak Nina Muiz. Okey, mungkin ramai tak tahu Kak kan yang masa kita punya event Pink Oktober hari tu, tim Rakita adalah cover sedikit untuk event itu, dan di situlah mereka jumpa dengan Kak Nina, betul tak? Ya, betul. Mungkin boleh tak akak ceritakan sedikit akak punya background dahulu? Okey, saya Nina Muiz, berusia 48 tahun, pejuang kanser payudara tahap 4 yang didiagnos 2021 bulan Jun. Wow, boleh nak tahu tak waktu didiagnos tu kan, apa perasaan Kak Nina waktu tu, and berapa lama doktor anggarkan akak punya jangka hayat tu? Okey. Ketika diagnos tu saya sebenarnya tidak terkejut sebab sebelum tu saya memang dah ada satu masalah kesihatan. Jadi bila doktor diagnose tu saya tidaklah kata orang seteruk yang orang lain hadapi, macam down bila kena kanser, bila diberitahu kanser. Cuma lagi saya hanya mampu berkata ini bahagian. Ini bahagian. So this is another part of my journey yang I kena lalui lah. So alhamdulillah, atas nasihat doktor, dengan rawatan, dengan segala perubatan yang saya lalui, hari ini setelah didiagnos stage 4 kanser payudara, yang ketika itu hanya diberi masa sekitar 8 hingga 12 bulan untuk bertahan. Kerana ketika itu setelah didiagnos dia merebak ke paru-paru, ada dot di paru-paru. Oh, memang dah merebak. Yes, lah. dia ada nampak dot lah di paru-paru, which is selalunya bila stage 4 ni usually dia memang tak lama lah jangka hayatnya. Kalau stage 4 ni orang kata memang kalau ikutkan dah paling critical. Yes, and then itu. dia pergi pula ke organ dalaman kan, organ-organ penting dalaman yang very sensitive. So doktor cuma boleh predict lah. And alhamdulillah sehingga ke hari ni saya bertahan 3 tahun 8 bulan ada di sini. Bertahan lama. Boleh tak kalau akak boleh tak kongsikan sedikit lah kan? Okey, perjalanan kanser. Yeah, I mean macam mana boleh terasa nak kena diagnose tu? Apa dia punya simptom-simptom, and apakah dia punya punca akak boleh dapat the cancer tu? Okey. Sebelum saya kena kanser, sebenarnya saya mengalami satu peristiwa hitam jugalah dalam hidup saya, which is saya mengalami keganasan rumah tangga, which is saya dipukul. Sorry, bila tu? Saya dipukul ketika pertama kali saya dipukul 2015, dan kecederaan yang parah tu, yang the worst part in my life is 2017. Oh, maknanya akak daripada 2015 sampai 2017? Yep. Nak dekat 2 tahun? Yeah. Bertahan kerana saya memikirkan itu adalah perkahwinan yang kedua. Jadi ialah kita bila biasalah orang Melayu kita, orang kita ni kita akan fikir
bercerai lagi, takkan kita nak bercerai maknanya lagi. adalah orang kata perkahwinan yang kedua. Ya. Oh, betul lah. Jadi Kalau- takkan betul. kita nak bercerai lagi. So bertahan dan kita rasa dia boleh berubah. Maybe ada salah saya juga yang mungkin yelah kita perkahwinan kan bak kata Piramli sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi sebenarnya persepsi saya tu salah. Bila kita memberi ruang sebenarnya. Okay. So dari keganasan rumah tangga itulah saya mengalami kecederaan dan setelah melalui 2 kali operasi tulang belakang yang agak kata orang membahayakan juga risikonya, dan ketika itulah saya mengalami kemurungan yang terlampau kerana saya trauma dengan apa yang berlaku. Which is saya susah berjalan, saya tak boleh melakukan aktiviti seharian saya, which is saya mengharap bantuan orang untuk kelangsungan hidup saya meneruskan. Jadi saya ketika itu terlalu stres, terlalu bersedih. Kemurungan itulah sebenarnya yang memudaratkan kesihatan saya. Sebab saya melalui kaunseling PSY di hospital kerajaan, saya dibekalkan ubat penenang untuk hilangkan trauma, hilangkan rasa takut, anxiety dan sebagainya. Saya dibekalkan ubat untuk saya tidur. Kalau tak, saya tak tidur, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh melalui kehidupan normal macam orang lain. Saya trauma, nak pejam mata je saya terbayang, saya teringat apa yang berlaku. Dah campur in depression. Yes, and then along the way sehingga saya melalui kata orang fasa-fasa kehidupan untuk bertahan, untuk pulih, untuk bangun, untuk bangkit, untuk berjalan. Ketika itu saya rasa macam lost sangat-sangat lost. Dan ketika saya melalui fasa perubatan tu untuk kesembuhan rawatan tulang belakang saya sehingga saya boleh berjalan semula dengan normal. Saya ulang alik PSY dan sebagainya, saya sendiri, saya terpaksa lalui sendiri. Imagine you operation, you sendiri, you baru keluar OT, you dah naik ke ward, you tak boleh bergerak, you tak boleh bangun and nobody with you. Anak saya belajar dari luar negara ketika itu. Tak boleh nak bergerak. Yes, saya kita tak ada rasa siapa sakit, yang ada jaga. trauma lagi, faham dah Saya situasi tu. tiada siapa yang jaga. Kita keluar daripada OT sebelum tu kita kena puasa, nak bergerak, nak ambil air, tak ada orang tolong. So you nak capai bell untuk panggil nurse pun tak boleh. So struggle is real. Begitu kuat Yes. seorang Nina Muiz. Tapi nak tahu jugalah apa punca akak Nina kena masuk operation. Tapi kita sambung selepas ini. Terus kekal di Rakita 107.9. Lagi bersama saya Nira Azizi dan juga Kak Nina. Tadi kita dah tahulah sedikit cerita latar belakang Kak Nina kan. Nak sambung jugalah. Tadi waktu akak bercerita akak ada kata yang akak menjalani pembedahan. Is it pembedahan tulang belakang yang akak ada post dekat akak punya social media? Yep. Tadi ada tengok satu post lah kan. Yeah. Yang akak kata akak ada menjalani pembedahan 8 jam tak silap. Yep. And ada 38 jahitan. Ya, 38 bullet stapler. Ya Allah, dengan orang kata ada rod lagi kena Yes. pasang. Apa punca yang Kak sampai kena buat operation ni Kak? Okey, ketika dipukul tu berlaku hentakan. Jadi selepas tu akak jatuh, terus tak boleh bergerak. Ini bila ni? Sorry nak tanya. 2017. Hari raya pertama 2017. Astaghfirullah. Okey, ketika itu di kampung saya lah, beraya di kampung saya dalam keadaan kelang kabut bila saya dah tak boleh bangun apa semua, panic both side
Saya panik, dia panik sebab saya tak boleh bergerak. Bila kita dah jatuh, tulang belakang kita dah fracture, dia bukan patah tau, dia remuk sebab hentakan tu terlalu kuat. Saya tak. Yes, dia yes macam lebih kurang retak sebab dia di depan. Jadi saya dah terduduk, tak rasa di pinggang ke bawah, saya tak rasa. Maknanya kencing, najis keluar tak rasa. Macam ibarat macam lumpuh lah. Yes, saya terbaring di bawah, dia angkat ke katil, apa benda semua dibersihkan oleh anak saya. Ketika itu anak dia luar, masa kita berlaku pertelingkahan tu anak di luar. Jadi bila saya dah jatuh terduduk, dia panggil, dia panik, saya panik, saya jerit panggil anak saya semua. Anak saya dah bersihkan naik atas katil. So kat situ panik, dalam keadaan panik kenapa saya tak bergerak apa benda semua. Selepas sehari kita balik Kuala Lumpur, bermulalah episod which is saya tak boleh bergerak, saya tak boleh tidur, saya tak boleh duduk, saya tak boleh apa-apa, tapi masih tidak dibawa ke hospital. Dibiarkan di rumah kerana mungkin takut saya pun mesti doktor akan tanya. yes, apa, okey. Jadi bila sampai ke satu tahap yang saya dah tak boleh, tak mampu, dan saya tak mampu menahan kesakitan, baru kita ke hospital buat x-ray apa semua. Doktor nampak, doktor panggil, doktor kata ini something wrong. Ketika tu doktor tanya kenapa, saya cuma cakap jatuh. Tapi bila doktor tengok, ini bukan fracture jatuh, ini bukan dari sisi jatuh, ini dari sisi hentakan. Dia kalau jatuh daripada bawah hentakan dia, tapi ini daripada depan. Yeah, so bila doktor kata, oh saya dah 38 tahun jadi doktor, no, this is not jatuh. No, so this is yes. And then dia tengok muka saya, dia nampak something different. And then dia kata tak apa, it's okay, take your time. Saya keluar, sekejap lagi a group of doktor datang, salah seorangnya termasuk PSY. Doktor kan, dia berpelajaran, dia guna psikologi reverse. Saya pun kalah. Bila saya kalah, saya ceritakan apa yang berlaku, and then dia start lah, okay, what are they want to do. Dia buat appointment untuk saya buat rawatan, so and so, bla bla bla. So saya pun jalanilah rawatan tersebut. Rawatan pertama yang perlukan adalah membuang sisa-sisa tulang yang pecah, which is ambil masa 8 jam, dan risiko dia ketika itu adalah buta. Selain daripada lumpuh, risiko paling tinggi adalah buta. Sebab kalau lumpuh pertama kali tu yang dia buat tu, sebab kita akan operation kali kedua, sebabnya kita akan buang yang pecah dulu. Yang kedua baru dia masuk root. So kalau kata lumpuh ketika itu masih boleh dirawat setelah masuk root. Tapi yang dia takutkan adalah buta. Buta sebab operation tu tulang belakang dia kita tertelungkup. Kita tak bergerak, urat di sini tak bergerak. Jadi yes. Tak bergerak. Bila Dr. Bius kata dia tekankan 80% akan buta, saya masa tu dah start. Saya dah start menambahkan tekanan saya, menambahkan anxiety saya, menambahkan kemurungan saya, sebab you dah buta, you dah lumpuh, yet you buta. You see, yes. Kata dua-dua kena. Sekarang ni lumpuh aja, still you boleh tengok. Tapi bila you dah lumpuh and then you buta, that's it. That is the end of your life. Betul. So saya pun actually saya refuse sebenarnya. Saya refuse untuk operation. Saya kata tak apa, leave it be like this. Tak apalah, mungkin takdir saya macam ni, saya terima. Lepas tu doktor kata no, we still can help you. Dia kata at least ada peluang kita, lagi, yes, ada dia kata chance lagi ni. Tapi tak salah mencuba. Puaslah doktor pujuk. In fact daripada sepatutnya saya buat operation tu, saya bertangguh lagi. Bertangguh sepatutnya saya operation bulan 5. Tangguh. Ni 2017 kan? Yes. Okay. 2017 tu selepas so and so 2018 baru saya buat operation. Maknanya Kak Nina bertahan dekat setahun? Yes, setahun. Ngam-ngam setahun. Ya Allah, kuatnya. Setahun saya tahan sebab saya ketika itu hanya orang datang urut. Untuk saya tidur dia urut, makcik tu datang setiap hari urut sehingga saya tidur, sehingga saya terlelap. Betul? Ex-husband masih tak ada. Dah tak ada, memang dah tak ada? Yes, dia bukan tak ada, dia dah keluar. Dia keluar, dia larilah ke takut. So dia pun buat hal dia, saya pun masih di rumah. Saya jalani kehidupan saya macam tu lah. Dia ada dan tak ada sama. Maknanya hubungan tu dia dah macam dia tak balik, dia dah start tak balik, dia start tiada di rumah lah. So saya lalui sehinggalah saya decide, okay,
just do it. Bila doktor nasihatkan saya, at least dia kata kita cuba, sekarang ada benda yang you boleh beli, some kind of magnetic things yang boleh vibrate you punya dahi, and then bagi darah tu jalan, so possibility untuk buta tu kurang. Faham. Risiko untuk buta tu kurang. So saya pun tanya berapa benda tu kena beli sendiri. So saya pun cakap tak apalah, we give it a try. Saya cakap sekurang-kurangnya saya dah cuba. So daripada saya kena pukul sehingga saya melalui pembedahan tu ambil masa setahun. 2018 pembedahan pertama saya pada bulan 9. Maknanya selepas pembedahan tu semua, berapa lama untuk akak nak recover? Okey, pada selepas pembedahan pertama tu saya ambil masa 6 bulan untuk pembedahan kedua, masukkan besi di tulang belakang. Okey, boleh nak tahu tak, adakah ini all the fasa-fasa daripada kena mengalami keganasan rumah tangga, tiba-tiba kena buat operation pula sebab tulang belakang ada masalah. Adakah ini ada antara punca yang Kak Nina terhidap kanser Ya, payudara betul. ni? Ya, betul. Puncanya adalah kemurungan terlampau, which is perempuan, kita ada hormon, stres kita terlampau. Salah satu punca triggered cancer is kemurungan, stres. Faham. Macam Stres mana terlampau. akak nak melalui semua ni? Adakah akak masuk komuniti-komuniti kanser? Okey, ketika selepas saya dipukul, saya jadi kemurungan, saya menyendiri, saya tak bercampur dengan orang. Selama 2 tahun, sehingga 2020 tu PKP. Ketika PKP tu, saya makin kerap jumpa kaunselor, dan ketika itu bila keadaan saya memburuk, doktor kata, you tak boleh macam ni, sebab dari kemurungan ni akan develop sakit lain. Salah satunya jantung, stroke, and the highest rate is cancer. So saya bila dengar macam tu, saya kata saya cuba. So selain dari saya jumpa motivator yang motivate saya, kaunselor yang motivate saya untuk saya kuat, bercerita dengan dia untuk kembalikan keyakinan diri saya, kekuatan saya jumpa seorang ustazah yang devoted nak membantu saya keluar dari kemurungan ni. Nak kembalikan balik semangat dalam diri kan? Dia duduk dengan saya, dia suruh saya, dia paksa saya solat. Bukan saya tak solat sebelum tu, solat, tapi bila kita kemurungan, kita menyendiri, kita tak ingat apa dah. So bila dia duduk dengan saya, dia paksa saya solat, dia paksa saya mengaji apa benda semua. Jadi dari situ saya dapat ketenangan, saya cuba pulih, saya membaca, saya saya start keluar, saya start berbual, jumpa orang, saya dah tak takut. Tapi PKP kan, so PKP satu tamparan juga buat saya, which is ketika itu everybody is affected, apatah lagi kami ni semua kan, so affected juga. Tapi saya still melalui rawatan, tetapkan rawatan sehingga 2021 saya mengalami sakit bahu. Saya tak ada simptom yang mengatakan, sebab kita tahu simptom breast cancer ni kadang-kadang bengkak. So ada something wrong. Yes. Ataupun bernanah, apa benda. Saya tak ada simptom-simptom tu semua. Tak ada. Memang tak ada. Okay. Saya cuma sakit bahu. Saya sakit di bahu kiri ni yang sangat-sangat sakit, yang saya rasa mungkin akibat tulang belakang saya ada something wrong, besi tu ke, skru. Yes. Ada link lah dengan pembedahan sebelum ni kan. So saya pun pergi, kebetulan masa tu bulan puasa, saya kata tak apalah, tunggu raya ketiga bila hospital dah okey, dah buka, dah habis cuti, saya pun pergi jumpa saya punya pakar spine. Dia bagi appointment, dia bagi saya appointment ketika tu bulan 6, dia bagi saya appointment untuk MRI. So dia dah buat MRI untuk saya, dah semua tengok, dia nampak lah something's not right somewhere dekat sini. So dia terus refer saya SOPD tu, first thing dia buat, dia pegang, dia kata kita tak rasa apa-apa, tapi kita nak cuba juga cari. So dia kata kita buat appointment untuk mammogram. Dia bagi dalam masa seminggu tu juga buat mammogram. Sebab berpandu kepada MRI tu, dia buat mammogram. Pada mammogram tu lah, saya datang pagi, dia suruh saya datang pagi, kita buat pagi. Mammogram tu bila dia buat je, the moment dia buat, dia nampak, dia panggil doktor pakar tengok. Lepas tu dia pandang saya, dia kata ada sakit tak? Saya kata tak ada sakit, tak ada apa, I just normal. Demam saya kata tak ada, cuma saya sakit bahu. Lepas tu dia kata besar ni nampak gayanya. Dia cakap, saya tanya cancer ke? Dia kata nanti kita tak boleh nak determine dulu. It could be a cyst, it could be mungkin ada benda lain. Yes. So lepas tu dia cakap okay, kita nak buat
ultrasound lah nak tengok. So lepas pada mammogram tu dia buat ultrasound. Lepas dia buat ultrasound tu, it confirm. Dia kata confirm lah puan ni cancer ni. Dia cakap ni cancer, memang confirm cancer. Lepas tu saya pun okay, tak apa. Lepas tu tapi dia kata sekejap kita nak panggil doktor pakar. So bila dia panggil doktor pakar tengok saya, tengok benda tu semua. Puan, kita nak buat biopsi jugalah hari ni. The same day. Tapi kita tak boleh buat sekarang. Dia kata after lunch pukul 2. It was in the morning. Masa tu dalam pukul 10 macam tu. Saya drive ketika tu. Anak saya tak ada, saya drive. So happen lepas lunch saya pun serahkan diri, tak ada bius, tak ada apa, dia potong. Dia cuma spray, masa dia potong tu dengar shred tapi tak sakit lagi. Ketika dia ambil benda tu, sampel tu, wow, it's like oh my god, you imagine kulit PC you kena ambil hidup-hidup without bius, how it feel. Sakitnya. Lepas tu dia kata tak dapat. Dia kata nak repeat lagi sekali. No, saya kata 40 minit. Doktor tu pujuk saya. Saya kata saya tak nak. Dia kata kalau kita hantar lab ni nanti tak dapat pun kena repeat balik. Itu cerita kedua. Sekarang saya tak nak. Saya sakit. Masa tu kesakitan dia tak terkata. Lepas tu dia kata okey tak apalah puan balik. Nanti kita kalau tak dapat keputusan lab ni, nanti kita akan panggil puan balik untuk buat lagi sekali. Saya tak boleh drive. Totally saya sakit yang saya rasa macam nak punch muka doktor tu yang dia kata tak sakit, tak ada apa. Seriously. Lepas tu saya balik. Dia tak boleh jahit kan. Jadi betul. Balik dia tutup macam tu. Saya terpaksa call anak saya naik Grab datang bawa saya balik. Balik rumah. Saya berdenyut. Lepas tu selepas malam tu lagi kuat denyutan dia, dah tak ada bekalkan ubat. Malam tu saya nampak dia start biru, the whole thing dah start biru. Saya pun dah macam lain macam ni, saya kata kan. Yes. Tak apa Kak, kita sambung selepas ini. Jadi stay tune di Rakita 107.9. Muda present Buka Cerita. Sambung lagi lah kita dengan cerita Kak Nina tadi kan. Selepas orang kata apa, dah balik rumah, dia punya payudara dah bengkak-bengkak tu, apa jadi Kak? Okey, malam tu dia start berdenyut. Saya dah rasa macam nak demam apa benda semua. Saya tahan lagi. Saya check Panadol, saya makan Panadol. Still dia berdenyut sampai pagi. The next morning tu dia membengkak. Dia start lebam the whole breast, dia start lebam. Saya dah tak boleh tahan. Tapi saya seorang kat rumah, nak drive pun tak boleh. Anak saya kerja, saya kata tak apa, saya tunggu anak saya balik. Dalam pada tu saya cuba bertahan. Sampai satu tahap saya tak boleh kena, baju pun tak boleh kena dekat kulit. Dia punya rasa ngilu, rasa sakit, rasa yes, rasa macam something is wrong somewhere. So still saya tahan sampai ke malam. Saya dah cakap dengan anak, badan saya dah panas. Saya cakap no, I tak boleh tahan, take me to the hospital. So malam tu kita pergi hospital. That was PKP tau. So you nak masuk emergency pun you kena swab test dulu. So you tunggu lepas dah lah you kena swab test, you tahan sakit. Dah dapat you punya result baru you boleh masuk emergency. Masuk emergency pumpam dia kata okay, kita kena tahan ward ni pun semua daripada malam sampai ke pagi. Sebelum saya masa tu dia cakap tak boleh buat dekat hospital kerajaan sebab PKP kita hanya untuk COVID. So kita akan outsource you pergi one of private hospital untuk buat. So pagi tu daripada malam saya dah menunggu sampai ke pagi. Pagi tu nak pergi hantar saya ke one of the private hospital. Nak naik ambulans tu swab test dulu lagi. Allah. Dah okay result swab test, hantar ke private. Sebelum masuk ward private,
swab test lagi sekali dari sana pula. So dalam masa 24 jam tu 3 kali swab saya kena. Dengan tahan sakit lagi. Oh, tak Badan terkata. tak larat Yes. lagi. Kena ikut prosedur lagi Yes. hospital. Okay. What happened sampai that private hospital, masuk ward perempuan-perempuan, doktor check, dia nak pegang pun tak boleh. So dia kata tak apalah, tomorrow morning, first thing in the morning kita akan buang. Pagi tu, besok malam tu saya puasa, pagi tu buang. Imagine saya buang breast saya without knowing the result, whether it is cancer ke atau just a cyst. Even dalam mammogram tu nampak ada benda, ada nampak suspicious, Ada something lah dekat situ. tapi result biopsy tu tak keluar lagi ketika maknanya itu. memang buat pembedahan tu orang So kata buanglah tak dulu. dapat result lagi. Belum. Tapi dah tak tahan sakit, Yes, buang je. buang. Memang Sebab anggap dah macam memang cancer je yes. macam tu. So bila dia buang dan dia buang petang tu saya balik ward, saya tidur, memang saya dah tak sedar kan. So the next morning, hari kedua selepas operation tu, saya sedar pagi, saya nampak 3 balang botol besar-besar, botol macam botol kuih raya yang besar tu. Dia letak depan saya. Dia kata, puan, lepas tu doktor datang round morning tu, dia kata okay, kita dah bawa keluar. So out of 27 notes yang dia bawa keluar tu, 17 is a cancer, dia cakap. So 10 tu just a note kosong, lemak and all semua. Breast memang dekat tepi tu memang cancer. Dia kata dia dah bawa keluar, dia dah korek habis semua. Sebab ni memang dah keluar lah. Dah memang keluar dah lah. habis lah. Cuma ketika itu dia tak bagi tahu saya stage lagi. Staging tak ada sebab memang tak tahu lagi stage tak apa. tahu lagi staging. Tak tahu staging sebab bengkak kan. Dia baru hantar dekat lab. Saya punya yang biopsi tu dia tak dapat lagi. Dah buang. So dengan saya 5 hari di ward, lepas tu dia dah hantar lab dan dia hantar report tu kepada IKN, apa-apa benda semua. Sebelum IKN dia hantar ke hospital di mana saya diagnosis dulu. Lepas dia hantar diagnosis semua, selepas 5 hari 6 hari tu balik kepada hospital asal. Jumpalah pakar ni semua. Lepas tu dia cakap okay, result biopsi dah keluar. Yes. Lepas tu dia bawa saya buat CT scan nak tengok dalam tu ada lagi ke tidak. Selepas buang tu dia nak tengok ada lagi ke tidak. Tu dia nampak di paru-paru. So bila dia buat macam tu dan keluar pula result daripada biopsi, lepas tu dia cakap, dia pegang saya, dia cakap, puan, dia cakap kanser puan stage 4 dan di paru-paru, telah merebak ke paru-paru. Sebab kita nampak ada dot di paru-paru, puan. Dia kata tak berapa cantik tapi jangan risau, kita boleh cuba. Kita akan buat kemo, kita akan buat radioterapi untuk puan dan kita cuba usaha membantu puan. So bila dia ambil darah so and so, memanglah ketika itu saya dengar dia kata stage 4. Lepas tu saya tanya, stage 4 ni what can I do? Nothing much, kita cuba. Dia cakap macam tu, berserah. Yes, cuba. So kalau stage 4 ni orang kata dia punya doktor punya yes, anggaran anggaran lah, yang ke hayat. Tak berapa lama. Tapi nak tahu jugalah Kak Nina, maaf Yelah, selalunya orang kata daripada 8 bulan ke setahun, dan akak Alhamdulillah sampai sekarang ni masih lagi orang kata kuat, bertahan. Dan adakah ini punca sebab orang ramai tahu yang akak ada buat satu jelajah di seluruh Malaysia. Orang kata untuk mendapatkan sumbangan lah, untuk membantu orang sakit kanser kan. Adakah itu one of the punca akak nak buat jelajah? Okey, dia macam gini. Selepas saya melalui fasa itu, selepas saya habis kemo, there's a one story tau behind it. Oh, okay. There's one story behind it. Ketika saya tak sedih tau sebenarnya bila doktor cakap macam tu, saya kata tak apalah, ini takdir aku. Sekurang-kurangnya dulu tulang belakang aku survive. Tuhan dah bagi aku lagi ujian, dia nak bagi aku something. Saya rasa macam tu je. That's it. Lepas tu saya tak fikir. Saya tak sedih. Saya tak ada setitis air mata pun bila doktor kata saya cuma ada masa 8 hingga 12 bulan. Saya tak sedih ketika doktor kata saya kanser. Saya tak sedih pun. Saya just like macam, sebab saya dah melalui fasa kemurungan yang saya dah rasa yang worst part in my life kan, sampai saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi bila dia bagi saya kata dia kata saya kanser tu, saya rasa macam okay, what to do, that's it. Tapi masa tu saya tak ada ilmu lagi tentang kanser. Saya tak belajar apa-apa tentang kanser. So what happened lepas kemo pertama, melalui fasa kemo ni debaran lah, ada debaran, masuk drip, apa benda semua datang, pantang itu gini doktor dah pesan. Balik dari kemo pertama, saya muntah
Dari pukul 4 petang saya sampai rumah, saya muntah sampai besok pukul 11 tengah hari. 11 pagi. Memang Muntah. muntah. Non-stop. Dan saya tak tahu apa yang keluar sebab saya tak makan apa-apa. After the chemo punya tu Yes. lah. Okay. And then kepala sakit, badan sakit, but still saya okay. So it takes 2 weeks tau untuk saya hilangkan rasa mual, rasa tak sedap dalam diri, rasa pening, rasa grogi akibat kemo. So baru kita nak okay, minggu ketiga kita ambil darah lagi untuk kemo kedua. Allah. Saya okay lagi. Masa tu saya okay. Maknanya saya dah halfway bila saya dah operation dan saya dah melalui kemo, saya dah halfway. What happened, kemo kedua saya unexpected, saya jadi give up. Sebelum kemo tu saya okay. Selepas kemo balik rumah, saya mandi, satu feeling yang Dia tak tahan sakit. dia tak sakit. Saya kalau orang kata kanser tu sakit, saya tak rasa sakit yang sakit kanser tu apa. Sebab rasanya sakit lagi tulang belakang. Oh, faham. Sakit selepas dipukul, sakit bila you tak boleh bangun, sakit bila you ditinggal sendirian, sakit bila you melalui rawatan, operation. Sakit sangat. You tak boleh bergerak, you nak bergerak, you kena tekan morfin baru you boleh bangun. And then dah lah you tekan morfin untuk you bangun, kepala you jadi tak betul, mengepek-epek. Dia tak tahu dah ni sakit kanser ke sakit sebab tulang belakang ke. Tapi ketika saya didiagnose kanser, saya tak rasa apa tu sakit kanser. Tak tahu kanser tu apa. Sebab bila dia buang breast saya sampai ke hari ni, saya tak merasakan sakit apa yang orang kata sakit. Tapi kesan sampingan kemo tu bukan kata sakit tau. You halfway gila. Sebab balik dari kemo saya mandi. Memang kebiasaan saya mandi sebab hospital kan. Balik mandi, lepas you mandi, you seram sejuk, perut you memulas, you rasa nak pergi toilet, you pergi dia tak keluar, you rasa nak buang air tapi you dah duduk dia tak keluar. Bilik air saya ada kapet, memang berkapet, full kapet. Maknanya tempat saya tu ada kapet. Tapi saya tak nak kat situ, saya nak bilik air luar. And then you rasa nak makan. Bila anak you sediakan, cari apa yang you nak makan, you rasa sesudu, you tak nak makan. You tak makan, memang totally you tak nak makan. And then you muntah, and then kepala start, rambut start gugur. And then you tak boleh dengar benda. Even kipas you berpusing pun you marah. You rasa satu perasaan yang pasang kipas, pasang aircon sejuk. Tutup aircon, pasang kipas panas. Serba tak kena. Everything tak kena. So bila serba tak kena, saya punya perasaan nak marah. That is the first time after 4 years kemurungan tu yang saya ada rasa nak marah. Tapi saya tak tahu saya marah apa. Saya seorang di rumah tapi saya tak tahu apa yang saya nak marahkan. Benda-benda ni yang akan punca akak rasa nak give up. Yes. Apa orang kata punca dah lepas pada give up ni kan. Betul dapat idea nak buat jelajah. Tapi tak apa. Kita rehat dulu. Terus kekal di Rakita 107.9. Bersama saya dan juga Kak Nina. Tadi akak cakap akak menjalani 2 kali kemoterapi, and kali kedua ni akak dah start give up. And apa punca yang tiba-tiba yang menaikkan akak punya semangat, and akak terdapat idea nak buat jelajah solo ni? Okay. What happened kemo kedua tu, hari selepas saya balik tu dah satu perasaan yang tak sedap. Saya nak semayang. Saya ambil semayang. Sebab ketika itu kencing tak terkawal. Bila kita lepas kemo tu memang something yang you tak boleh kawal. Kalau you rasa nak kencing, dia akan kencing, dia akan keluar. Je. Yes, tak sempat masuk bilik air. Tapi bila you pakai pampers, dia tak nak pula keluar.
That's the worst part is. Itu yang buat kita ni kan tak tentu arah. And then saya mandi, saya solat, saya solat, cepat-cepat saya solat. Lepas saya solat, saya buka Facebook sebab saya nak ambil doa. Saya ada come across satu doa tu, saya buka Facebook tu nak ambil doa. Tapi, saya ternampak orang tengah buat live di Kaabah. Oh. So, saya pun cakap, ya Allah Tuhanku, naknya pergi Mekah. Sebelum aku pejam mata ni nak aku pergi so teringin nak okey saya cakap macam tu. Lepas tu tak tahulah kita perempuan kadang-kadang sikit-sikit pun nak post sikit-sikit. Saya pun tulis kat Facebook, ya Allah Tuhanku. Masa tu lepas asar, betul-betul lepas sembahyang asar. Saya cakap teringinnya aku ingin bersujud di Kaabahmu sebelum aku memejamkan mata. Ya Allah, panggillah aku menjadi tetamumu. So saya pun post tak sampai 5 minit ada satu hamba Allah yang budiman message jawab kat situ, Nina nak pergi umrah, tak pernah pergi umrah. Saya jawab ya. Nanti contact uncle. So saya ketika itu lepas kemo, kepala otak tak betul. Saya kata okey. So saya pun tu uncle tu PM saya, nanti contact. Saya cakap nanti lepas kemo saya ni. Nanti saya okey, saya PM uncle. Jadi saya ingat scammer, kita pun takut. So betul. Yes. Orang ajak pergi umrah ni. Yes. So saya pun excited apa semua. Ambil masa 3 minggu, saya pergi untuk kemo ketiga. Masa tu saya cakap dengan anak, saya tak nak pergi. Saya tak nak kemo. Anak kata, you dah halfway. Jangan give up macam ni, tak boleh. At least you dah cuba. Another 3, another 4, dia kata cuba slowly. Maybe lain-lain, dia cakap kan. So saya pun tak nak. Tapi pergi juga ambil darah untuk kemo ketiga. Balik dari ambil darah tu, saya pergi tempat uncle ni, Harmony Excellence. Saya pergi tempat dia, jumpa uncle ni apa semua. Dia tanya saya, okeylah uncle Taja ni nak pergi umrah. Nikmatnya di situ. Subhanallah. Nikmatnya di situ, Allah ambil sesuatu dari kita atas segala yang saya lalui. Dari saya didera, darilah saya kemurungan, sampailah saya melalui fasa kanser. Allah tunjukkan saya nikmat dekat situ. Jadi Allah hadiahkan sesuatu yang besar sebenarnya. Apa yang dia ambil dari saya dengan apa yang dia bagi tu tak terjangkau akal. Sebab apa? Dalam you melalui fasa yang you tinggal menunggu masa you dipanggil balik, you dapat peluang untuk perbaiki. Dapat peluang untuk membawa bekal pulang. Betul. You see, berbaki hanya ketika itu 6 bulan. Jadi saya pun bila uncle kata okey dia sponsor saya pergi umrah, saya bersemangat. Saya ada semangat. Naik balik semangat. Semangat saya okey, go through the chemo, get things settled, pergi umrah, see what happen. Sebab uncle cakap dengan saya, pergi doa depan Kaabah, minta pada Allah. Dia Maha mengetahui. Dia cakap dengan saya, kita semua Allah dah takdirkan sebelum roh kita ditiup. Takdir kita boleh diubah dengan doa. Betul. Sampai kat Mekah, doa Nina, doa depan Kaabah, minta pada Allah. Adakah waktu di sana yang terdetik nak buat yang solo travel, solo ride ni? Dia sampai saya di sana, Allah tunjukkan lagi nikmat. Tunjuk sebelum saya pergi, ketika tu PKP, saya susah menjalani fasa rawatan. Saya tidak bekerja dari saya dipukul, saya tidak bekerja, saya tak ada income. Ketika saya untuk pergi ke umrah tu, jiran saya bantu, kawan-kawan saya bantu. Dari saya tak ada berduit sampai saya ada duit untuk ke sana. Saya tak ada duit untuk terbang, saya orang siapkan. Nikmat apa yang saya dustakan. Sampai saya di sana, saya termenung. I should do something untuk repay. Yelah kalau kita nak bayar duit orang yang bagi dekat kita dengan cara yang dia ajak kita pergi ke rumah dia, tiba duit tak ada ni, orang bantu lagi. So we need to do something membalas. Untuk saya bayar duit-duit orang yang bantu saya ketika saya menjalani rawatan, mungkin saya tak terbayar. Betul. Tapi saya kena buat sesuatu, berbakti pula pada orang lain yang memerlukan. So bila saya balik, saya jalani lagi rawatan dan ketika itu banjir besar, yang Selangor banjir besar. Dalam saya kemo, saya masak dari 200 pack sehingga 2,600 pack untuk bangsa banjir. Saya tak tahu mana datang kekuatan itu. Itulah katanya Allah jawab saya punya doa. Saya minta Allah kuatkan saya. Sekurang-kurangnya saya dapat berbakti. Salah satu doa saya Allah jawab melalui itu. Selepas pada itu, saya melalui fasa radioterapi pula. Saya dah eager. Masa tu saya tak ada motor lagi. Saya dah tak ada motor. Kereta semua dah jual lah untuk kemo semua kan. Saya dah jual aset yang saya ada. Saya tak ada motor, saya tak ada kereta. Tapi oleh kerana radioterapi tu agak
kesampingan dia agak parah, lambat untuk saya baik. Saya study. Saya baca tentang kanser, saya belajar tentang kanser, saya cari ilmu tentang kanser. Saya tengok pejuang-pejuang kanser ni apa yang boleh saya buat untuk bantu. Apa diorang punya masalah yang utama dan Yes. punya kanser Yes, hadapi? macam saya contoh kekangan keuangan untuk rawatan, tapi alhamdulillah Allah permudahkan saya sehingga saya habis semua rawatan. Okey, dari tak tahu mana datang duit, tak tahu ada je yang bantu saya. Betul. Kita dah tak ada minyak ni, 15 hari ulang-alik hospital. Imagine every day tol minyak, parking, makan every single day for 15 days. Duit tu ada. Walaupun duit tinggal RM30 ni, besok nak pergi macam mana minyak ni. Somehow Ada je. ada je. Ada je dapat duit tu balik. Yes. So ada je. Jom makan. Jom aku belanja kau ni ada minyak ke nak pergi besok? Jom aku isi minyak. You see kat situ Allah tunjukkan saya nikmat apa sakit tu sebenarnya nikmat. Okay, mungkin selama saya sihat dulu masa saya bekerja, saya ada peluang pergi umrah. Bos saya berapa kali, jomlah ikut kami sponsor. Tak nak. Tapi bila saya sakit, itulah Tuhan nak tunjukkan nikmat sakit tu apa. Atas apa yang saya dah lalui. Jadi saya berkata, saya bertekad nak tolong orang. Tapi saya cari apa yang saya boleh buat. So saya terfikir nak main motor balik lah. Tapi larat ke aku. Okay, anak saya pun kata tak apalah, kesian kat saya. Dia ambilkanlah saya motor kecil-kecil. Sebelum tu masa saya bekerja semua dulu, saya ada motor besar. Tapi dah lama saya tinggalkan. Jadi saya cakap, saya tengok pejuang kanser ni apa yang dia ada buat. Okay, yang jalan kaki ada. Yang naik basikal ada. Why don't I try naik motor? Saya pun kumpul data, buat group, saya blast dekat Facebook, blast dalam Solo Rider, masuk join group-group ni semua. Saya tak ada group cancer, saya tak ada masuk join group cancer, tapi saya study daripada overseas punya group cancer semua. Saya baca. Dan masa tu saya tak terfikir untuk saya punya prosthesis bra, saya tak berminat nak pakai benda. Saya pun tak kisah. Tuhan tu dah ambil lah, tak apalah. Lepas tu rupanya benda tu sangat penting pada pesakit kanser yang masih muda, sebab benda tu sebenarnya main peranan dan main mengganggu emosi mereka, which is penampilan. Prosthesis bra ni yang mungkin ramai yang tak tahu. Apa itu prosthesis bra ni? Okey, untuk pesakit kanser yang muda, ada di antara kita seawal umur 17 tahun pun ada pesakit kanser. Dan tidak hanya perempuan ni, lelaki pun ada Betul? Breast cancer. Okey, untuk yang muda, seawal usia muda, bila sebelah hilang, keyakinan diri tu sedikit berkurangan sebab keterampilan. Yes, penting. Sebab ada antara mereka masih bekerja, masih belajar. Jadi pandangan orang, persepsi orang, dia ni kenapa lain macam je. So kita tak nak dia lagi stres. So benda tu penting. Dan prosthesis bra tu adalah satu benda yang mahal harganya. Berapa agak-agak dia punya? Ada yang serendah 300 hingga 5,000. Bergantung pada saiz dan jenis. Dia 300 tu pun sebenarnya 300 tu just silikon, just a small silikon. Okay. Tapi yang good one, they come with the size dengan ukuran tepat, siap dengan dia punya bra sekali. Come with the set. So benda tu tak boleh beli satu. Takkan you pakai satu siang malam pagi petang. Betul. So you at least you ada dua. Kalau kata satu 3,000, dua dah 6,000. So untuk mereka membeli tu bukannya murah, bukan senang. So kita ada support group cancer yang memberi bantuan, tapi tak semudah yang kita jangka untuk dapat. Dia bergantung pada faktor umur, bergantung pada faktor ekonomi, bergantung pada keperluan. Dia akan dulukan siapa yang layak, siapa yang tak layak. Mana tak semua orang yes. Tak semua orang boleh dapat bantuan tu. That's why Kak Nina dapat idea untuk membuat bantuan untuk segi prosthesis bra ni. Okay. Tujuan sebenar mula-mula tu dulu, saya nak jelajah tu sebenarnya nak cari kekuatan diri saya. Saya nak kuat. Tak apalah I cakap, I still have few months left, which is I don't know. Bila, I just pergi ziarah, jumpa orang, motivate them. Kalau kata ajal saya sampai, sekurang-kurangnya saya lepas, saya nak jumpa orang, saya nak bantu orang. So alhamdulillah dari saya jelajah tu dari satu tempat ke satu tempat, jumpa bermacam jenis kanser, bermacam ragam, bermacam kisah tentang kanser ni. Situlah datang kekuatan saya, datang niat saya nak membantu. Dan sehingga ke hari ni, alhamdulillah, saya bertahan dari 8 bulan yang dijangka.
3 tahun 8 bulan. Alhamdulillah. Dan dalam misi jelajah saya dapat membantu, saya dapat ilmu tentang kanser, saya dapat macam-macam sebenarnya. Bukan hanya sakit, bukan hanya kata orang kita berkongsi tentang sakit. Kita belajar yang apa sebenarnya ada dalam dunia kanser. Ada yang pasangan tinggalkan Ada ketika kisah di sebalik mereka ya, yang tidak 1001 kanser. kisah kanser. Ada pelbagai cerita, ada Ya, cerita sedih, ya, cerita happy pun ada ya, sebenarnya. betul. Jadi selepas pada tu saya tekad selepas daripada berjayanya misi pertama saya jelajah satu Malaysia, saya nak habiskan misi ke Sabah Sarawak. Cuma kekangan masa, Faham? saya masih belum sampai. InsyaAllah hari Sabtu ni saya ke Sabah untuk talks di sana. Alhamdulillah. And then selepas pada itu insya-Allah tahun depan misi saya menjelajah 22 negara yang akan berakhir di Jeddah selepas umrah, dan saya berakhir di Jeddah. Maknanya jelajah 22 negara Ya. pula. Bukan dalam Malaysia. Di Bukan. negara pula. Okey, tak apa. Kita sabar membawa selepas ini. Stay tune di Rakita 107.9. Rakan Muda Presents Buka Cerita. Tadi kita tanya sebab akak selalu buat solo, right? Orang kata jelajah di seluruh negara, seluruh Malaysia. And now tadi Kak Nina kongsikan yang akan buat jelajah di 26 ke 22? 22 Di negara. 22 negara. Wow. InsyaAllah. Di mana tu Kak? Okey, kita akan bermula dari Malaysia sendiri, merentas Thailand. InsyaAllah kalau dapat kelepasan melintasi negeri Myanmar, naik ke India, Pakistan, Nepal, terus ke negara Balkan, Turki, naik ke Europe, berakhirnya masuk ke Mekah untuk saya umrah, akan berakhirnya motor di Jeddah untuk dihantar pulang, baru saya ke Madinah dan pulang ke Malaysia, insyaAllah. Alhamdulillah. Maknanya akak pergi buat travel ni pun memang untuk membantu juga. Okey, tujuan dia first thing saya, selain saya mengumpul dana untuk pesakit-pesakit kanser ni mendapatkan rawatan, saya juga akan singgah di hospital, di cancer center untuk berkongsi, insyaAllah. Oh, maknanya berkongsi Motivate, menziarahi mereka, pesakit kanser yang di luar negara pula, berkongsi cerita, insyaAllah. membantu, memberi semangat sama-sama kan. InsyaAllah. Sebab kanser ni macam kita nampak satu proses yang prolong, lama, which is kanser ni bukan mudah dan bukan murah. Kita nampak kanser tu, okey, contoh macam akak sendiri, bermula dengan payudara. Walaupun alhamdulillah payudara, paru-paru semua cantik, dah clean, dah boleh dikatakan tiada sel dalam saya punya CT scan seterusnya, sel tu dah tak nampak, tak ada. Tetapi saya perlu makan ubat untuk jangka 5 tahun. Oh. Okey, ubat tu setiap hari selama 5 tahun. Tapi baru saya makan ubat tu selama 2 tahun, saya develop sakit lain. Contoh stroke. Oh. Okey, saya kena stroke bulan 2 hari tu, separuh badan. Subhanallah. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Saya terpaksa stop ubat tu. Tapi bila saya stop ubat tu, risiko untuk kanser saya datang tinggi. So apa yang perlu dibuat untuk saya elakkan risiko tu datang balik? Kanser tu datang balik. Tak boleh stres. Tak boleh stres, satu. Saya kena buang ovary. Sebab ovary tu tempat kita hormon kita so and so. So untuk elakkan kita relapse, buang ovary. So sebab tu saya kata kanser bukan hanya berakhir di situ. Dia satu jangka masa yang panjang.
dan dia akan menyebabkan benda-benda lain. Kalau orang penghidap kanser ni memang betul-betul kuat. Nampak je mereka macam sakit. Tapi sebenarnya mereka kuat sangat. Jadi InsyaAllah. before kita habiskan kita punya segmen untuk hari ni Kak Nina kan, mungkin adalah pesakit-pesakit kanser di luar sana mana yang baru kena agaknya, mungkin diorang macam nak give up, diorang tak tahu nak buat apa. Mungkin boleh tak Kak Nina bagi nasihat sedikit ataupun 2-3 kata untuk Okey. mereka semua? Banyak sebenarnya orang yang kena kanser ni, dia akan down, dia akan in denial, dan dia akan bertanya, kenapa aku, kenapa. Kita sebenarnya bila Allah takdirkan kita sakit ni, sebenarnya dia datang dengan nikmat sebenarnya. So kita kena pandang, kita kena berbalik-balik, kita kena tengok nikmat tu. Mungkin kita tak nampak nikmat secara kasar, okay, bukan kata duit jatuh sekelepuk, tapi kita nampak pasangan kita, keluarga kita, adik-beradik kita di situ. Ketika kita melalui fasa itu, siapa ada dengan kita. Itu salah satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Okay? Lepas tu, bila dah kena kanser, cuba cari support group yang kita dapat ilmu. Kita boleh bertanya, kita boleh berkongsi apa yang kita nak makan, apa yang kita nak buat, macam mana kita nak melawan, macam mana kita nak kuat. Bukan dengar so-called doktor sampah yang kata, oh makan this supplement, makan itu, makan ini. You tak perlu jumpa doktor, dengar testimoni yang bukan-bukan. Oh, saya dulu macam gini, saya makan ubat ni, saya tak perlu pembedahan, saya tak perlu kemo, saya tak perlu. At the end, benda tu hanyalah bayaran. Betul. So orang yang, bila orang kena kanser ni, kita seolah-olah orang desperate untuk hidup. Jadi orang yang menjual ni, dia akan target pada kita. Mengambil kesempatan. Dia akan, dia ambil kesempatan dan dia kata, oh orang ni makan bagus-bagus, saya ada testimoni orang ni makan terus elok, tak payah. At the end, saya ada jumpa orang yang termakan dengan benda-benda ni semua, ikut, beli, tak nak buat rawatan, berkesudahan busuk, berulat. Ada yang sampai berulat. Subhanallah. It is happen. Oh, betul. Yes, Memang betul saya ada record, saya ada gambar, tapi saya tak boleh lah Betul. berkongsi. Itu aib mereka. Jadi pentingnya support group, cancer support group ni. Kita ada macam-macam support group. Okay, yang kita boleh bertanya, kita boleh cari, dan paling penting tu ambil tahu, membaca dan ambil tahu. Jangan simply dengar benda testimoni-testimoni yang mengarut, especially supplement. Maknanya join lah Yes. community cancer Yes. ni, supaya kalau ada apa-apa yang kita tak faham, kita tak Betul. tahu, kita boleh rujuk dengan mereka. Betul. Jadi okey, Nira nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Kak Nina kerana sudi Sama-sama. berkongsi cerita hari ni. Memang sangat menyentuh perasaan tau, sebab macam ya Allah Kak Nina so kuat. So Nira doakanlah kepada Kak Nina dan juga pesakit-pesakit kanser yang lain, semoga diberikan kesihatan lagi, InsyaAllah. semoga kekal kuat, tabah, InsyaAllah. dan Nira doakan semoga tak ada apa-apa halangan untuk Kak Nina menjayakan akak punya jelajah di negara InsyaAllah. nanti. Jadi pada semua pendengar Rakita, kalau korang semua nak dengar lagi atau betul podcast di YouTube, jangan lupa buka YouTube Rakita di rakita.my, dan jangan lupa follow social media Rakita di rakita.my. Okey, terus kekal di Rakita 107.9.